Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berusaha, Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star. Yang berbahagia, Datin Hamidah binti Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembelajaran. Yang dihormati, Tuan Haji Ismail bin Yahya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Perancangan. Yang dihormati, Tuan Haji Ziyauddin bin Saad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembangunan Murid. Yang dihormati, Puan Azimah binti Haji Mahmud, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pengurusan Sekolah. Pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star, tuan-tuan dan puan-puan, pengetua, guru besar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Julai tahun 2021 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memberkati majlis yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menandatangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Berusaha Encik Wan Omar bin Wan Abdullah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baiti wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fis sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khaina bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'a iman. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Wan Omar bin Wan Abdullah atas bacaan doa itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis pagi ini akan dimulakan dengan sesi tazkirah oleh Yang Berusaha Ustaz Muhammad Zir bin Saleh dengan tajuk Kesihatan Rohani. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star, Tuan Haji Ishaq Zulkifli, barisan timbalan, tuan-tuan pegawai dan staf Jabat Pendidikan Daerah Kota Star yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dapat kita bertemu walaupun dalam tidak secara bersemuka. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah. Dalam perhimpunan bulanan bagi bulan Julai tahun 2021 peringkat Jabat Pendidikan Daerah Kota Star. Saya ingin berkongsi pagi ini dalam satu tajuk yang saya kira cukup penting untuk perhatian kita bersama, iaitu kesihatan rohani. Ramai orang cakap soal kesihatan, bahkan kesihatan ini amat-amat kita perlukan. Sebab itu di saat apatah lagi di saat kita sedang berhadapan dengan satu wabak yang melanda kita sejak tahun 2020, menjangkaui sehingga 2021 dan sekarang sudah bulan Julai. Sudah hampir setahun lebih kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Segala-galanya di saat tersebut antara yang tersentuh di hati kita ialah betapa nikmat kesihatan itu. Ramai orang cakap soal kesihatan, tetapi ada satu sudut lagi saya ingin sebut pada pagi yang mulia ini, iaitu kesihatan rohani. Kita bercakap soal kesihatan jasmani, kita perlu ubat, kita perlu kebersihan, kita perlu keselesaan, kita perlu kekuatan. Kadang-kadang di saat ini kita perlu vaksin. Ini untuk memelihara jasad kita, atas sebab kita nak supaya kita mendapat kesihatan jasad. Namun di sana ada satu lagi yang perlu kita beri perhatian, adalah kesihatan rohani. Karena kita melihat dari sudut memahami hakikat diri manusia itu sendiri. Manusia ini dicipta oleh Allah, terbentuk dari dua unsur, unsur roh dan unsur jasad. Sebagaimana saya sebut tadi, yang jasad ni yang kita boleh lihat, fizikal kita, tubuh badan kita. Yang roh ini bersifat dalaman, lebih terfokus kepada hati dan jiwa. Sebagaimana kalau jasad ini keperluannya ialah kita perlukan kesihatan. Sebab tu kalau kita sakit sedikit, kita akan jumpa doktor, kita pergi farmasi beli ubat. Kita jadi kudis, kita luka badan. Jasad juga perlu kebersihan. Kerana kebersihan, kadang-kadang kekotoran menyebabkan kita membawa sakit. Kita perlu juga kekuatan untuk bekerja.
Dan kadang-kadang kita perlu juga, bukan kadang-kadang, kita perlu juga keselesaan, rehat, tidur. Ini keperluan jasad. Kita tidak nafi hakikat ini. Tetapi kebanyakan manusia memberi perhatian dan keutamaan keperluan jasad semata-mata, dengan mengabaikan keperluan roh, keperluan rohani. Sebagaimana disebut oleh ulama, jasad kita perlu makanan, maka begitulah juga roh manusia amat memerlukan makanan. Jadi kebanyakan manusia disebut mereka dalam hal keutamaan jasad. Kadang-kadang orang nak cantik, dia sanggup menggunakan duitnya, berbelanja dengan lebih-lebihan untuk memperindahkan tubuh badannya, soleknya, sebagainya. Kalau untuk hal solek, untuk mencantikkan, kadang-kadang terpaksa habis duit banyak untuk berbelanja untuk menyembuhkan sakit jasad. Tetapi terlupa di sana ada satu lagi unsur yang penting yang perlu kita jaga kesehatannya, iaitu kesihatan rohani, roh kita. Sebab itu kita harus memahami ada antara dua unsur ini yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia, unsur jasad dan unsur roh. Yang perlu kita sedari, yang saya ingin kongsi pada pagi ini adalah manusia tidak dimuliakan Tuhan hanya kerana jasadnya. Kita ini kalau sekadar jasad, Allah tak mulia. Bahkan nilai kadang-kadang jasad, kalau seekor binatang yang mahal, dan binatang yang gemuk, kita nak buat korban, kita cari lembu yang besar, yang kuat, yang gagah, yang hebat, isi banyak. Begitu juga manusia. Kalau lihat sekadar tubuh badan yang segak, yang tampan, yang cantik saja, bukan itu. Jadi dengan maksud manusia tidak dimuliakan Tuhan hanya kerana jasadnya, tetapi kerana kemuliaan manusia yang hakiki ialah pada rohaninya. Kalau manusia itu mulia pada jasad, sudah tentu Allah tidak akan benamkan Fir'aun ke dalam neraka Allah kerana memiliki jasad, kekuasaan yang hebat dari segi jasad. Tetapi akhirnya Fir'aun akan dimurkai Allah, dibenam ke dalam neraka. Maka kemuliaan manusia ini yang hakiki ialah pada rohani. Jasad hanyalah tunggangannya, roh adalah penunggangnya. Jasad hanyalah khadam, yakni yang berkhidmat, roh adalah tuan pemiliknya. Maka sebab itulah manusia memerlukan kesihatan rohani. Rohnya mesti mantap, mesti kuat, mesti sihat dalam maksud yang lebih dalam luas. Maka kesihatan yang saya akan sebut ni adalah kesihatan rohani, kesihatan jiwa, kesihatan hati, yang manusia ini bergantung dan berpaksikan kepada keadaan hati dan jiwa. Jika hati baik, jiwa baik, maka baiklah rohani, maka baiklah jasmaninya. Kesilapan besar manusia bila hanya memberi perhatian kesihatan tubuh yang saya sebut tadi, mengabaikan kesihatan dan kekuatan hati dan jiwa. Sebab itu Nabi SAW, kita berasaskan, bersandarkan apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW perkara ini. Nabi sendiri menyebut perkara ini, soal kesihatan rohani ini. Dalam satu hadis, Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa pada jasad itu, pada tubuh badan kamu itu terdapat sekumpal daging. Jika ia, yakni daging ini baik, sekumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya, tubuh badannya turut
impaknya menjadi buruk. Maka ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua-dua sahih mereka. Maka dengan sebab itulah dikaitkan dengan jiwa manusia. Bagaimana mana jiwa manusia apabila baik, apabila sihat, maka ia mempunyai potensi besar menjadi baik ataupun jahat dalam kehidupan jasadnya, zahirnya, tubuh badannya. Yang ini dengan maksud apabila hati seseorang baik, jiwa seseorang baik, rohaninya elok, sihat, maka tindak tanduk jasadnya, tangan yang hendak dia lakukan kerja ialah kerja yang baik. Mulut yang ia akan guna untuk berbicara ialah perbicaraan di segi mulutnya, cakapannya ialah yang zahir, yang lahir, yang baik-baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syam ayat 7 hingga 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Hati disebut dengan jiwa dan penjempuan cipta. Allah bersumpah dengan ayat ini, jiwa manusia. Maka Allah Subhanahu Taala mengilhamkan kepada jiwa itu sama ada jalan fasikan, jalan dosa dan jalan ketakwaan. Maka sesungguhnya beruntunglah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, berjayalah, bahagialah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jiwanya, orang-orang yang pastikan jiwanya sihat daripada kekotoran. Untunglah orang itu. Dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Orang yang membiarkan jiwanya, rohaninya tidak sihat, kotor. Sebab itu saya sebut ayat hadis yang saya sebut tadi dan ayat yang saya baca ini jelas menunjukkan bagaimana Allah meletakkan kesihatan rohani adalah satu titik utama dalam kehidupan seorang manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk itu dalam perkongsian masa yang cukup singkat ni saya cukuplah sebut. Sebab itu untuk memastikan diri kita dalam keadaan kesihatan rohani kita sihat, kita akan mendapat kesihatan rohani, jiwa kita yang sihat, kita perlu ada satu sifat yang diajar oleh ulama berasaskan apa yang disebut oleh Nabi, iaitu mujahadah nafs, iaitu satu perjuangan untuk melawan kehendak hawa nafsu. Disebut dengan mujahadah nafs, ataupun dalam maksud yang lebih senang kita faham, iaitu usaha keras untuk pembersihan jiwa dan kesihatan rohani kita. Mana untuk nak pastikan supaya kita mendapat kesihatan rohani, kita perlu ada usaha keras, ada kesungguhan untuk pembersihan jiwa kita supaya kita mendapat kesihatan rohani. Maka ulama-ulama menyebut di antara mujahadah nafs yang boleh kita buat, yang boleh kita rangkakan untuk diri kita dan kita terjemah dan hayati dalam kehidupan harian supaya kita mendapat satu bentuk kesihatan rohani yang baik. Maka bukan jasad sahaja kita sihat, rohani kita juga sihat. Yang pertama ialah bertaqarrub kepada Allah dengan salat dan zikrullah. Kita sentiasa pastikan diri kita taqarrub. Kita baru saja melakukan ibadah qurban. Qurban ialah mendekatkan diri dengan Allah. Kita sembelih binatang. Kenapa binatang kita sembelih itu? Kerana kita nak dekat diri kita dengan Allah, nak cari pahala, nak cari keredaan Allah. Bukan nak nunjuk kata kita boleh buat qurban. Maka bertaqarrub kepada Allah itu maksud mendekat diri dengan Allah. Lalu dia ajar di dalam agama, salat dan zikrullah ialah kaedah untuk merentasi taqarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Linknya duduk linknya ialah bertaqarrub kepada Allah
dengan cara kita salat dan zikrullah, yang ingat ke Allah. Sebab itu salat disyariatkan solat fardu, solat sunat. Zikir disyariatkan kita supaya baca Quran, ingat ke Allah, zikrullah, sehingga bukan zikrullah bukan sekadar kita melafazkan kalimah zikir dari lidah, hati kita ingat ke Allah, pemikiran kita ingat ke Allah. Itu taqarrub kepada Allah. Yang kedua, sentiasa menjaga panca indera dari perkara yang haram dan dosa. Allah kurniakan mata, Allah kurniakan kaki, telinga dan sebagainya yang disebut dengan panca indera. Kita pelihara sebaik mungkin dan kita laksanakan mengikut tujuan Allah ciptakan. Mata Allah ciptakan untuk melihat kebesaran Allah, untuk membaca, untuk melihat sebagainya. Maka hindari semua ini panca indera daripada perkara yang haram, yang ini berlawan dengan perintah Allah, perkara yang dosa yang melanggarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha menghapuskan sifat buruk dan tercela. Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah menyebut tentang perlunya kita menghapuskan sifat-sifat tercela yang banyaknya berpunca daripada hati, berpunca daripada jiwa, sehingga disebut 21 sifat tercela. Kerana sifat tercela inilah menyebabkan jiwa kita kotor, rohani kita tidak sihat, menyebabkan kesihatan rohani kita tidak ada. Walaupun kita dapat sihat tubuh badan, tetapi kita bermasalah dari segi kesihatan rohani, maka kita hapuskan sifat tersebut. Banyak sifat disebut 21 sifat. Antaranya disebut yang awal-awal riya, perasaan ingin menunjuk-nunjuk, sum'ah, perasaan ingin supaya kita ini, perbuatan kita, amalan kita disebut, kita mendengar pujian orang. Yang ketiga, ujub, perasaan kita rasa diri kita paling hebat. Kita menghairan terhadap tindak tanduk diri kita yang kita rasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kita rasa lebih hebat amalan kita. Ujub. Dan banyak lagi sana. Sifat hasadnya, sifat dengkinya, sifat bangga dirinya, takaburnya. 21 sifat yang tuan-tuan dan perempuan boleh baca di dalam buku-buku. Dan kita pastikan diri kita jangan ada 21 sifat ni, untuk selamat, untuk kesihatan rohani kita. Dan yang keempat, kita berusaha bersungguh-sungguh, gigih untuk mencapai perkara berikut. Apa dia yang kita nak capai, usaha capai? Yang pertama, kita usaha untuk dapat ada rasa takut ke Allah. Artinya kalau orang itu tak dalam dirinya, dalam jiwanya tidak ada perasaan takut Allah, itu maknanya jiwanya tidak sihat. Yang kedua, sabar dengan ujian. Kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Kita redha dengan pemberian Allah, dengan kita letak sabar. Sebab itulah orang beriman ni, apabila dia sakit, dia sabar, itulah penawar ubatnya. Yang ketiga, syukur terhadap nikmat Allah. Salah satu lagi menunjukkan tanda seorang itu kesihatan rohaninya ada, ialah dia bersyukur kalau dia dapat nikmat. Dan yang keempat, dia redha kepada Allah. Redha makna dia terima ketentuan Allah. Umpamanya dapat rezeki, kalau dia dapat sikit pun dia bersyukur, alhamdulillah Allah beri juga kat dia. Dalam keadaan situasi dia menghadapi COVID ni, dengan keadaan pelbagai ujian ni, dia masih redha, ini adalah ketentuan Allah. Dan yang kelima, bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Maksudnya merendah diri. Dan yang terakhir adalah kasih kepada Allah Subhanahu. Kalau perkara-perkara ini ada pada diri setiap manusia, sudah tentu menunjukkan jiwanya sudah sihat, dia berada dalam kesihatan rohani. Maka kalau kita compare, kalau dia memiliki kesihatan jasmani, dia memiliki kesihatan rohani, cantiklah hidupnya, berjayalah hidupnya. Jadi marilah saya mengajak tuan-tuan dan perempuan semua yang sedang mengikuti pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita usaha untuk mendapat keseimbangan. Bukan sekadar kita mendapat kesihatan jasmani,
kita juga usaha untuk mendapat kesihatan rohani. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia maupun akhirat. Saya rasa sekadar itulah untuk pertemuan untuk tazkirah sempena perhimpunan bulanan pada kali ini. Yang baik itu adalah kurnia Allah, salah silap itu adalah mungkin kelalaian, kealpaan yang ada. Mohon ampunan maaf sekiranya ada kecacatan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ceramah itu tadi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dipraktikkan dalam kehidupan kita seharian. Bukan sebut sebarang sebut, sebut merindu Tuan teringat. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon memberi amanat. Majlis kini diteruskan dengan amanat daripada Yang Berusaha Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam KS Lead No. 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Semoga anda semua sihat. Yang berusaha barisan timbalan Tuan Haji Ismail bin Yahya, timbalan perancangan Datin Hamidah binti Ismail, timbalan sektor pembelajaran Puan Azimah binti Mahmud, timbalan sektor pengurusan sekolah Ustaz Ziyuddin bin Sa'ad, timbalan sektor pembangunan murid, barisan SIP Plus, barisan SIC Plus. Seterusnya yang berusaha sahabat-sahabat pengetua dan guru besar, dan yang saya sayangi anak-anak murid yang sudah lama tidak bertemu muka. Apa khabar? Tahniah kerana anda semua berjaya berada dalam perhimpunan bulanan pada bulan ini. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kerana masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berada dalam musibah pandemik COVID-19. Untuk mengetahui isi ucapan dan amanat saya, sila ikuti persembahan slide yang akan dipersembahkan selepas ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KS Lead No. 1. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star di atas amanat yang disampaikan itu tadi.
Seterusnya, senarai program dan aktiviti yang telah dijalankan oleh sektor-sektor di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star sepanjang bulan Jun dan Julai 2021 seperti berikut.
Majlis juga merakamkan ucapan selamat hari lahir kepada semua pegawai dan staf yang menyambut hari lahir bagi bulan Julai. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa cemerlang di dunia dan di akhirat. Dengan berakhirnya slide itu tadi, maka selesailah sudah Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Julai tahun 2021 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star, Timbalan-timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, pegawai-pegawai dan staf, serta tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar atas kesudian menghadiri majlis ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kala tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.